Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sebelum kita panjangkan ilmu pada malam ni, mari sama-sama kita meriahkan dengan kita berzikir bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar Allah sudi hidupkan kita saja, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Nikmat makan, pakai, tempat tinggal, negara yang aman, damai, tentram, gaduh sikit-sikit tu biasa lah. Macam mana kan? Sedangkan lidah lagi tergigit dengan oleh suami isteri, itu kemudian cerita. Jadi Allah bukan sekadar hidupkan kita saja, tapi Allah berikan kepada kita apa yang kita perlukan, makan, pakai, tempat tinggal. Allah berikan kepada kita ibu, ayah, suami, isteri, abang, kakak, adik-beradik, semua Allah berikan. Walaupun manusia ini Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah jadikan, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Ya, itu namanya kejadian, penciptaan, ciptaan. Kalau Allah tak sudi, kalau Allah tak ingin jadikan kita ni yang namanya manusia ni sebaik-baik kejadian, tak jadilah juga. Jadi yang jadi sebaik-baik kejadian tu sebab Allah ingin, Allah mahu. Dah kita ni bila dah dijadikan yang namanya manusia, insan, yang diciptakan dalam sebaik-baik kejadian dan diberikan segala keperluan. Allah tak bagi pun tak apa, Allah tak beri pun tak apa, Allah tak bagi pun tak apa, suka hati dia lah. Bukan wajib pun Allah nak jadikan kita ni jadi manusia, tak wajib. Ada perjanjian, ada MOU kita dengan dia? Tak ada. Jadi bila dah dijadikan kita ni diberi makan, pakai, tempat tinggal, apalah yang namanya keperluan. Mata, tak ada mata kita susah, Allah dah ciptakan mata, mata boleh melihat. Allah ciptakan kita telinga untuk mendengar, Allah ciptakan kita mulut, lidah untuk berkata-kata. Jadi semua yang namanya nikmat tadi itu 1001 nikmat yang kalau Allah tak beri pada kita, yang susah kita, dia tak ada apa-apa pun. Jadi Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan sebaik-baiknya, dia pun tak ada apa-apa. Macam itulah juga.
Kita yang rugi kalau kita tak gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kesimpulan daripada situ semua, Allah pun sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita nak hitung, nak bilang, nak kira semua nikmat yang dah Allah berikan kepada kita, bermula pada hari pertama kita jejakkan kaki ke dunia sampailah ke hari ini. Pasti tak mampu kita nak hitung, pasti tak mampu kita nak bilang. Dan kalau kena bayar, lagi kita tak mampu nak bayar. Memang tak mampu kita nak bayar. Macam-macam bil sekali kita dah kena bayar, tuan-tuan. Tiba-tiba kita kena bayar satu bil, namanya bil nafas. Tak adalah pun, tuan-tuan. Tapi tak tahulah esok lusa jadi macam mana. Bil nafas adalah bawah telinga ni letak satu meter kecil, tuan-tuan. Sekali kita sedut, dia pun tek jalan. Pergi office, lift rosak, kena naik tangga. Office tingkat 10. Ui, macam mana tu pula. Rumah kita, apartmen pun, lift pun rosak. Allah Akbar, macam mana tu, tuan-tuan. Pasti banyak guna nafas, guna oksigen, lajulah meter tu jalan. 3 bulan tak bayar, perkhidmatan ditamatkan. Tuan-tuan. Jenuh, mereka kutip, tutup pintu, top-top. Ini bil nafas, kena bayar. Tak bayar, tak hiduplah kita. Allah Akbar, tuan-tuan. Jadi banyak cara sebenarnya. Banyak cara untuk kita kenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak cara untuk kita renung, kita muhasabah. Kita ni tak punya apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Tak ada apa, tuan-tuan. Apa yang kita nak banggakan? Umur ni dia punya. Allah dah bagi panjang-panjang. Ramai saya tengok dalam masjid ni, Allah Akbar. Saya pun tak pasti sampai ke tak sampai umur tadi tu. 60, 70, nak sampai 50 ni pun dah gigit dah, tuan-tuan. Gigi pun dah banyak tak ada dah. Mata pun dah tak boleh tengok macam-macam dah. Nak sampai 60, 70, 80, 90. Ada yang tak sampai 60, 70, 80, 90. Macam mana rasanya? Adakah kita merasakan bahawa kita tu kita? Ataupun kita merasakan kita ni adalah semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya izin, kuasa dia, kehendak dia. Memang kalau sekali fikir rasa macam susah, kita nak kenal dia, kita nak kenal dia. Tapi sebenarnya sekali kita fikir, 2 kali kita fikir, bukan susah rupanya nak kenal dia, nak kenal dia. Kalau kita boleh merasakan bahawa diri kita ni sebenarnya tak ada apa-apa, kita ni tak ada apa-apa, semuanya daripada dia. Dia pinjamkan kita, dia beri pada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sampai masanya dia ambil. Ialah Tuhan, dia Tuhan. Dia bagi kita pakai, dia bagi kita pinjam, sampai masa dia nak pergi, dia ambil balik. Jadi kalau kita faham semua situasi tadi, akhirnya kita akan menjadi manusia yang kenal diri dan kenal Tuhan. Kita jadi manusia yang kenal diri dan kita kenal Tuhan. Bila mana kita rasakan kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan, ialah betul lah, IC tu nama kita. Beli kereta, nama kita. Beli rumah, nama kita. Account bank tu nama kita. Tak ada nama pun susah juga, tuan-tuan. Orang nak transfer duit ceramah, contoh malam ni, Ustaz mana account, tu dia kan, susah kan. Jadi kena ada lah. Tapi itu bukan bermakna yang nama kita tadi tu kita punya. Itu semua siapa punya? Allah yang punya. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tak ada apa, tuan-tuan. Itu lagu abang saya dulu. Asmi Rabbani itu abang saya. Dia dah tak ada, tuan-tuan. Dia dah pergi, tak kembali. Saya tunggu masa nak pergi. Tuan-tuan, jadi semua yang dirahmati Allah sekalian. Jadi banyak cara. Untuk apa? Untuk kita kenal dia. Untuk kita kenal dia. Baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ada perjanjian pun diciptakan jadi manusia, tapi Allah pilih kita jadi manusia. Tak ada perjanjian pun Allah kena bagi pada kita macam-macam, makan, pakai, tempat tinggal, macam-macam. Tak ada perjanjian pun, tapi Allah berikan kepada kita. Yang lagi hebat, yang lagi besar, yang lagi tinggi, yang kita kata sebesar-besar nikmat, sehebat-hebat iman, itulah nikmat iman dan Islam. Tak ada perjanjian pun kita dengan dia. Tapi kenapa Allah berikan iman dan Islam itu kepada kita? Ini contoh, tuan-tuan. Jadi bila kita dah dapat ni,
Apa yang kita perlukan, walaupun kita tak ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah dah berikan benda tu, dah berikan. Sahabat-sahabat tu, orang-orang dulu nak iman, nak Islam, kena gaduh, kena perang dulu. Tuan-tuan, semua kita dah maklum dah tahu dah pun. Para sahabat yang ditangkap, yang dirogol, yang disula, yang dibunuh, yang digantung, yang dibakar. Kalau kita kenangkan balik sejarah orang yang dulu macam mana, semata-mata nak sebut la ilaha illallah, semata-mata nak sebut Allah, semata-mata nak sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau kita fikir-fikir balik, kita renung balik, tuan-tuan, Bilal bin Rabah, semua kita tahu sejarah dia bila mengucapkan kalimah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, bukan dapat apa yang kita dapat. Kita dapat makan, kita dapat pakai, kita dapat duit, mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kat pejabat agama tu dapat jalan. Saya pun pernah bertugas di Zakat Selangor dulu kan, tuan-tuan. Jadi bila saudara baru dan sebagainya dapat jalan, yang mengucap 2 kalimah syahadah tu dapat jalan, yang tolong bawa pun dapat jalan. Itu dia. Tuan-tuan. Tapi kalau kita fikir balik, Bilal tu bila mana melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, apa yang dia dapat? Dia dapat hinaan, kutukan. Tak cukup dengan itu saja, Bilal disakiti. Tuan-tuan, diikat tangan dan kakinya, diheret dengan kuda. Diheret dengan kuda, bawa pusing kota Mekah, sampai calau-balau berdarah tubuh badan Bilal. Tak puas hati lagi, Bilal dijemur tengah-tengah padang pasir yang sangat panas terik, dipakaikan dengan baju besi sampai terbakar bau hangit kulit Bilal. Tapi tak kalah, Bilal angkat tangan, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, dibaringkan, dihimpak dengan batu yang sangat besar, batu yang hanya boleh diangkat oleh 8 ke 10 orang. Nak bagi Bilal tinggalkan iman, tinggalkan Islam. Tapi Bilal tetap tak mengalah, angkat tangan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tuan-tuan, kita hari Ahad kena impak dengan selimut bantal. As-salatu khairum minan naum. Tidur, tidur, betul ni. Masjid kata tidur, dia pun tidur, tarik balik selimut. Orang kata, mama, subuh. Kita bangkat tangan, Ahad, Ahad cuti. Memanglah Ahad tu cuti, tapi solat mana dia cuti. Ni tuan-tuan. Jadi kita renung, kita kenal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dulu tu nak melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dia dapat? Dia tak dapat dunia pun. Nak sebut la ilaha illallah, apa yang dia dapat? Dia tak dapat dunia pun. Macam kita hari ni, sebut je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Popular satu dunia. Raihan contoh. Tu cerita tuan-tuan. Sampai menyanyi depan Queen Elizabeth dulu. Bayangkan, bila mana kita dah mudah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, bila mana kita dah mudah melafazkan Allah, dah bergaduh pula dah. Zikir, sebutlah betul-betul subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Habis kalau kita sebut Allah saja tu, itu bukan zikir. Ya ke? Sedangkan Allah yang kita sebut tu ismul zat, nama empunya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Saya, siapa namanya? Ghazali. Tapi kalau tuan-tuan panggil saya Ghazali, tak salah lah, memang nama saya Ghazali. Tuan-tuan panggil saya Zali, tak salah juga, itu antara nama panggilan saya. Kalau tuan-tuan tahu lagi nama panggilan saya kat kampung, kalau tuan-tuan sebut, lagi hebat. Apa nama panggilan saya dekat kampung? Haji. A-J-I, Haji. Sebab saya pun dulu daripada kecil suka pakai sokok Haji. Kita sekarang ni panggil kopiah, tapi dulu saya kecil-kecil dulu suka pakai sokok Haji. Sokok yang kait, tuan-tuan. Kalau tertarik dia punya benang, habis lah tu dia. Itu sokok yang saya suka pakai. Saya pergi sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Tahun tu semua pakai seluar pendek. Zaman kita dulu merasa saya pakai seluar pendek, walaupun bapak saya imam. Bapak saya tak buat demonstrasi pun. Anak saya kena pakai seluar panjang, tak ada. Anak imam tak imam, pergi sekolah pakai seluar pendek, tapi saya pakai kopiah Haji tadi. Itu pasal orang panggil saya Haji.
Jadi kalau siapa tahu nama saya, dipanggil saya Haji, dipanggil saya Zali, dipanggil saya Ghazali, tak ada masalah, itu semua nama saya. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah kita sebut nama Allah, 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 kita berzikir, kita pejamkan mata, kita tokatkan lidah kita ke langit, ya? Dan ketika itu berkatalah hati kita Allah, 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 Allah. Salah tu. Tapi yang Rasulullah sebut pada, wahai Ali, pejamkanlah matamu, tokatkan lidahmu ke langit, dan tutuplah bibirmu dan katakan di hatimu Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, habis itu bukan berzikir. Contoh, jadi perbahasan tu luas. Dan perbahasan tu luas. Jangan kita kata zikir itu mesti subhanallah saja, alhamdulillah saja, la ilaha illallah saja, Allahu akbar saja. Ya? Dan zikir itu adakah semata-mata sebut dengan lidah saja? Tapi kalau lidah dah keras nanti macam mana? Ya? Kan diceritakan kalau kita nak mati nanti lidah kita akan keras. Ya? Sekarang ni pun lidah dah keras lah. Ya? Makan macam-macam, rasa macam-macam. Musim durian, balon durian. Musim cempedak, balon cempedak. Asam pedas, asam pedas. Tuan-tuan, apa? Ayam, apa, itik salai, itik salai. Masak lomak, semua kita balon. Dan nak baca Quran, dah kau lidah kau keras. Tak apalah, itu baca Quran. Tapi kalau nak menyebut nama Allah ni, lidah kita keras pula macam mana? Sedangkan bila mana kita nazak nanti tuan-tuan, di saat sakaratul maut nanti tuan-tuan, apa yang kita nak bawa, apa yang kita nak cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nak cerita ke, ya Allah, anakku ramai pandai-pandai, anakku ramai ni ada 3 bulan semuanya hafaz Quran, ya Allah, anak aku ni kaya-kaya, anakku PM. Itu ke kita nak cerita? Itu ke tuan-tuan yang kita nak cerita? Yang kita nak cerita dekat Allah, ya Allah, kau jangan tanya aku macam-macam, jangan kau tumbangkan aku dalam neraka. Anak aku ramai semua badan besar-besar, gangster, bomber. Itu ke tuan-tuan? Ketika itu kita akan tak tahulah tuan-tuan. Saya pun belum mati lagi, jadi sebab itu saya pun tak boleh nak cerita panjang. Tapi diceritakan. Sedang mana kita nazak nanti, sakaratul maut nanti tuan-tuan. Ketika itu apa yang Nabi sebut? Syaitan akan datang kepada kita 7 gerombolan. Sekarang ni pun hidup dia datang tuan-tuan. Apatah lagi nanti ketika mana kita sedang nazak sakaratul maut, syaitan datang kepada kita 7 gerombolan. Dia nak buat apa tuan-tuan? Dia nak ajak pergi karaoke ke, dangdut ke? Tak ada tuan-tuan, dia nak sesatkan kita. Supaya nanti bila mana kita mati tak bawa iman, tak bawa Islam, kita tak boleh ucap la ilaha illallah, kita tak boleh nak ucap asyhadu an la ilaha illallah, kita tak boleh nak sebut Allah, Allah. Itu dia. Jadi sebab tu kena ada latihan. Kena ada latihan. Zikir ni bukan sekadar dekat lidah saja, sebab lidah ni munafik. Ada kata kita kata ya Allah, aku berterima kasih padamu ya Allah, aku syukur padamu ya Allah. Rupanya bukan terima kasih pada dia. Terima kasih kepada orang-orang besar lah yang tolong kita dan sebagainya. Memang betul pun kita kena terima kasih lah kepada manusia itu juga. Man lam yashtarilin nas lam yashtarillah. Allah Nabi sebut, barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia pun tidak terima kasih kepada Allah. Itu satu part. Tapi bila mana kita sebut Allahu Akbar, kita solat maghrib, subuh, Allahu Akbar, rukun, takbiratul ihram. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Betul ke Allah yang maha besar? Ke kita yang besar? Contoh tuan-tuan. Jadi bukan sekadar lafaz. Mentang-mentang kita boleh lafaz, kita main lafaz saja. Apa maknanya? Apa pahamannya? Selama ni kita dah solat dah bertahun-tahun dah, 8 tahun kita solat dah. Dan itulah kalimah yang kita lafazkan, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tapi siapa yang besar? Adakah kita benar-benar merasakan Allah yang maha besar, ataupun kita yang besar, bos kita yang besar, raja kita yang besar? Ini tuan-tuan. Jadi sebab itu perlu ada latihan. Dan apa yang kita buat semasa hidup ni tuan-tuan, itulah latihannya. Tiap-tiap hari solat, tiap-tiap hari solat, setiap hari solat. Zakatnya, zikirnya, beramalnya tuan-tuan. Jadi amalan-amalan yang kita buat tu bukan sekadar kita buat begitu saja, tapi apa maknanya, apa maksudnya, apa faedahnya, apa manfaatnya. Yang kita kata sendiri, yang kita sendiri mengatakan bahawa
Amalan kita tu akan jadi bekalan kita. Jadi betul ke dia akan jadi bekalan kita? Ya, tapi ulama salas Nabi sebut ada 3 perkara yang akan mengikut bila mana seorang itu meninggal dunia. Itu tuan-tuan. Yang ikut yang pertama saka dia. Saka pula tuan-tuan. Kawan kita ni sibuk saka. Saya pun tak tahu saya ni saka ke tak saka. Tapi rasanya dah buang saka 10 kali dah. Orang cakap ustaz ada saka ni, okey lah, saka pun saka lah, buang, okey buang. Berapa upah dia? 300, bayar. Jumpa orang lagi, ustaz ada saka ni, itu kata orang tu dah buang saka lah. Tak apalah, buang lagi lah. Berapa upah dia? 3,000, bayar bulanan, installment, tuan-tuan. Ada juga orang kita ni, semua benda saka. Aduh tuan-tuan, kita pun pening kepala. Malam-malam buta orang telefon, ustaz boleh tak buang saka? Aku pun saka, aku pun nak buang. Kau minta aku buangkan saka kau pula, tuan-tuan. Apalah manusia ni, tuan-tuan. Kadang saya pun pening kepala lah. Sampai saya kata, memang confirm kita ni semua ada saka. Saya kata, confirm ke? Dah lah, semua ustaz fikir. Ustaz Ghazali bin Ibrahim bin Bushra bin siapa? Manalah aku tahu. Aku ni bukan jenis pengkaji salah silah. Habis tu kalau ustaz dah tak tahu ustaz punya salah silah ni sampai dekat siapa, tu maknanya tengah-tengah tu ada kekosongan tu. Ustaz tak tahu ustaz ni keturunan mana dan sebagainya. Oi, gitu pula ya. Kalau gitu betul lah semua kita ni ada saka. Tu tuan-tuan. Habis siapa yang tahu dia punya salah silah tu sampai dekat keturunan siapa ke siapa tu, tu kes selamat lah, tak ada saka lah sebab dia tahu keturunan dia. Oh, macam itu pula. Dahsyat tuan-tuan. Nak nega macam-macam orang nak nega tuan-tuan. Bagus juga tu kan, aku kena belajar juga yang buang saka ni. Satu masjid ni berapa ni, semua kena buang saka. Tuan-tuan, kita buat diskaun Allah jadi RM50. Itu cerita. Bukan yang ikut kita pergi kubur nanti, bukan saka. Yang pertama ahluhu, ahli keluarganya. Yang kedua maluhu, harta bendanya. Dan yang ketiga amaluhu, amalannya. Fayar ji'a isnan wa yabqa wahid. Dua akan balik tinggalkan kita. Harta kita balik. Tadi ngantor sampai ke kubur. Dah turun dah, dia pun balik lah. Sampai ke rumah, berebut lah siapa nak pakai. Keluarga kita pun balik. Tak ada nak nunggu kat kita kat kubur, tak ada. Jadi yang tinggal sama-sama kita satu je, amalan kita. Jadi amalan yang kita kata inilah amalan yang kita buat start pada kecil ataupun start pada balik sampai sekarang. Kalau namanya solat, puasa, zakat, sedekah, mengaji Quran, zikir, apalah, haji ke umrah ke, yang kita buat tadi tu, yang kita kata itulah amalan yang akan jadi bekalan kita. Rasa-rasa dia boleh jadi bekalan ke tak boleh jadi bekalan? Tu tuan-tuan. Jadi kalau tak boleh jadi bekalan, manalah kita dekat dalam tu tuan-tuan. Sebab duduk dalam tu pula bukannya macam kita duduk dekat dunia. Tu cerita tu. Masuk jasad, habis. Lepas tu apa yang tinggal roh kita je lah. Tengok kiri kanan memang tak ada apa lah. Tapi kalau ada teman kita tadi tu, ada amalan kita tadi tu, dialah nemankan kita. Jadi kalau amalan yang banyak-banyak kita buat tadi tu boleh pakai, alhamdulillah. Ibaratnya macam mana? Ibaratnya macam kita duduk dalam masjid sekarang ni. Tengok kanan kiri kita ada kawan. Oh, kemas kawan kita tu, lawa kawan kita tu, wangi baunya. Duduk sebelah ni seronok, tak ada masalah apa-apa. Itu ibaratnya. Jadi amalan yang baik tadi tu nemankan kita dalam kubur, itulah ceritanya. Seronok, syok. Tapi kalau amalan yang kita bakal nemankan kita dalam kubur nanti tu, ibarat kawan yang duduk tepi kita tadi tu balik pada jogging. Lepas naik basikal dengan peluhnya, dengan petiaknya, dengan apanya, dia tiba duduk tepi kita. Itu tak apa lagi kawan kita juga. Entah mana-mana tiba-tiba kita duduk dekat bus stand tu, entah mana-mana tiba-tiba datang orang pengemis dengan koyak, rabat baju dia, taik mata selepet, air dia basi meleleh, dia pun lap, dia salam kat kita. Macam mana tuan-tuan? Kata apa hal ni? Mana kau datang ni? Tapi kalau itulah amalan yang temankan kita dalam kubur nanti, bagaimana pula situasi dia? Tuan-tuan. Jadi sebab tu bila mana kita nak bercakap, kita nak berbahas, kita nak berbalah ni, kena tengok-tengok dululah. Kena tengok-tengok dululah. Sebab bila sampai saat-saat yang begitu nanti tu,
Boleh pakai ke kita punya banyak-banyak yang kita berbalah tadi dekat dunia tu, kita bahas ke debat-kedebuk, boleh pakai ke? Sedangkan Nabi awal-awal dah beritahu kepada kita, di saat kita sakaratul maut, syaitan akan datang kepada kita 7 gerombolan. Dia nak buat apa? Dia nak sesatkan kita. Dia nak sesatkan kita supaya kita mati jangan bawa iman, supaya kita mati jangan sebut Allah. Ya, memang ketika itu lidah kita dah keluar dah, keras dah, tak boleh nak sebut Allah pun. Jadi sebab tu kenapa Sayyidina Ali diajarkan zikir sir. Nabi ajarkan zikir sir. Ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar tu kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun diajar macam mana kita nak padu, tarik, pukul, hentam, tu dia. Itu ada kaedah ni. La ilaha illallah, itu jahar, zikir sir. Diam je sir. Mulut tak sebut apa pun, hati jalan duk duk duk. Itu dia tu, Allah 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 Allah. Aduh, macam jarum. Belajarlah, jangan cakap Ustaz ni ceramah apa ni, apa-apa. Ini hakikat makrifat tak hakikat ke? Kau faham ke hakikat makrifat tu? Main sebut saja tuan-tuan, orang yang mengaji pun tak faham-faham. Engkau tiba-tiba tak mengaji, ini hakikat ni, ini makrifat ni. Tuan-tuan. Lagi belajar zikir sir. Sebab zikir sir itulah antara kelebihan dia dikala kita sakaratul maut. Siapa yang bawa ni kena COVID, kena tidurkan dulu, macam mana perasaan dia? Siapa yang bawa dia sakit, nak operation kan pun dipengsankan dia, macam mana perasaan dia? Katalah pengsan tu memang tak bangun dah, macam mana? Tuan-tuan, nak harap apa lagi? Pegang tasbih, memang sekali hidup kita pegang tasbih. Tasbih untuk, contohnya bila kita pegang, kita berzikir. Lepas tu saya pakai ni bukan saya nak tunjuk gelar, bukan. Tuan-tuan, ada masa-masa ni saya pegang, saya berzikir lah. Berzikir. Mulut tak payahlah sebut subhanallah, alhamdulillah, itu biasa. Tapi bila jari ni berjalan, jari telunjuk ni berjalan, saya dah mengisbatkan, saya dah set dah kalau jari telunjuk ni jalan, maknanya hati saya Allah, 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 Allah. Mulut tak sebut lah. Saya makan dan sembang, jalan nak benda ni. Jadi saya dah set dah kalau jari ni berjalan, maknanya hati saya pun Allah, Allah, Allah. Tapi kena berlatih lah. Sebab sampai satu masa nanti tak boleh buat apa pun. Mata kau pejam, lidah kau keras, terbaringlah kau sorang-sorang ketika itu. So nak buat apa masa tu, tuan-tuan? Takkan masa tu nak menyanyi lagi, takkan masa tu nak makan lagi. Walau dah terbaring dah. Bila ditangkilkan di tengah kiri kita, la ilaha illallah, apa nak sebut macam mana? Dia dah ada kelas. Tuan-tuan, macam mana? Macam mana kita nak sahut tadi tu? Jari semua dah kelas, tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan, hati kau saja masa tu macam mana? Tuan-tuan, diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang mazhab, imam mazhab lah. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Imam Hanbali ni pun salah satu guru, salah satu murid dan salah satu kawan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia sempat belajar dengan Imam Maliki, tak sempat belajar Imam Hanafi. Tapi sempat bertemu dengan Imam Ahmad Hanbali. Jadi mereka ni sama-sama belajar. Dia belajar dengan dia belajar dengan dia. Jadi diceritakan Imam Ahmad dalam kitab dah diceritakan. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana sedang nazak nak mati. Tengoklah rezeki orang ni, ada nazak tu panjang 2-3 hari, ada nazak tu 2-3 jam ke. Tuan-tuan, orang yang jatuh jet baru ni, kita pun tak tahu nazak dia macam mana. Sakaratul maut tu macam mana kita tak tahu. 2 minit sebelum nak turun dah bagi tahu dah dapat dah permission untuk landing. 2 minit, tengok, boom, habis. Mungkin sakaratul maut dia 2 minit, tapi 2 minit yang dilalui tadi tu mungkin macam 2 jam, mungkin macam 2 minggu, mungkin macam 2 bulan. Sebab cerita mati, cerita mahsyar ni, Nabi pun sebut pintu gerbang untuk kita menuju akhirat, pintu gerbang untuk kita menuju mahsyar adalah kematian. Mati, bila kita mati saja, dia dah bukan kira macam kita hidup. Hidup 1 hari 24 jam, 1 jam, 60 minit, 1 minit, 60 saat. Bukan macam itu dah. Bukan macam tu. Masuk je dalam tu, tuan-tuan. Masuk je dalam kubur tu, cara kira dia lain. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia.
Itu cerita tu. Sebab Nabi sebut kematian tu, mati tu adalah pintu gerbang kita menuju ke akhirat mahsyar. Jadi cara kita dah lain lah. Sebab tu masih hidup perbanyakkan amalan-amalan, ya, untuk kita dijauhkan daripada neraka, daripada azab kubur dan sebagainya. Nabi ada sebut barang siapa yang memberi makan, terpulanglah mak ayah beri makan kepada anak-anak, kita ada duit, kita belanja member, makan sate ke apa ke, roti canai ke, barang siapa yang memberi makan seorang sehingga dia kenyang, Allah akan berikan kepada dia, Allah akan jauhkan si pemberi makan tadi tu, yang beri makan kawan tu kenyang. Kawan tu kalau kenyang, maknanya saya kalau makan 10 kopi roti canai baru kenyang. So kalau kita kena belanja ikut dia kenyang lah. Jangan kita kata kita belanja satu je, tuan-tuan. Jadi bila kita belanja orang tu sampai kenyang, Nabi kata apa? Allah akan jauhkan dia daripada neraka sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun dunia pun dah panjang, ini kan boleh 700 tahun akhirat, maknanya jauh. Jadi sebab tu banyakkan amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita daripada neraka. Jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi. Antaranya menjamu orang makan. Tak kira lah siapa pun yang kita jamu makan. Kalau yang kita jamu tu anak-anak pelajar lagi lah, Masya Allah. Yang kita jamu tu orang-orang agama, orang-orang soleh, orang beramal lagi lah, Masya Allah. Tuan-tuan, jadi jangan lupa belanja saya makan malam ni. Tuan-tuan, jadi Imam Ahmad bin Hanbal tu sedang dia nazar sakaratul maut. Anak murid dia bisik dekat telinga dia, la ilaha illallah. So talqin, sebab memang sunat dituntut siapa yang duduk kanan kiri orang yang nak mati, dia kena ajarkan talqin daripada masa ke semasa. Gunakan kaedah yang mudah. Kalau boleh sebut Allah, jangan sebut panjang-panjang. Asyhadu an la, panjangnya. Tuan-tuan. Nyanyi pula tu asyhadu an la, lagi lah tuan-tuan. Jadi cari yang mudah, Jadi bila ditalqinkan tu telinga kanan, habis ditalqin, apa Imam Ahmad bin Hanbal sebut? Tidak. Toleh belah kiri pula. Anak dia pula bisik lagi. Tidak. Orang terkejut. Apa hal imam besar, imam mazhab, bila dia ajarkan talqin, dia kata tidak. Orang terkejut. Bila dah agak reda dia punya nazab tadi tu, jadi anak murid dia, anak dia cakap, ayah tadi kami talqin dengan kanan kiri ayah, kenapa ayah kata tidak? Tak ada, aku tak dengar pun. Yang aku dengar syaitan di sebelah kanan mengatakan majusilah agama yang betul. Jadi sebab tu kata tidak. Aku tulis pula berarti syaitan lagi pula mengatakan Yahudilah agama yang betul. Aku kata tidak. Tuan-tuan, dahsyat tak dahsyatnya syaitan ni, tuan-tuan. Ni baru sebut talqin tadi tu, itu pun dia dah ubah lah. Bayangkan. Jadi sebab tu kita masih hidup ni kena melazimi zikir. Lazimilah zikir untuk menunjukkan kita ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi pun ada sebut kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Jadi bila sebut kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak bersama dengan Allah? Allah ada sebelah kita ke? Kita sebelah Allah. Tuan-tuan. Oh, saya sekarang sedang duduk sebelah Allah. Tak boleh, tuan-tuan, habis syirik kita, tuan-tuan. Allah duduk sebelah saya ni pun syirik juga, tuan-tuan. Macam mana tu? Sebab tu kita belajar tauhid. Belajar tauhid. Itu namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu tauhid lah tadi tu. Belajar. Kalau kita biasanya kaedah di Malaysia ni, kita belajar guna kaedah sifat 20. Gunalah. Bukan Allah tu sifatnya 20, sifat Allah maha banyak. Kalau sifat Allah 20, banyak lagi situ, perangai kita lagi banyak. Tuan-tuan. Nak kena tahu lah. Apa pula sifat Allah 20, tak best lah. Kalau 1000 baru best. Tak. Allah sifatnya maha banyak. Cuma 20 tu dia jadi perbahasan untuk kita belajar mengenal dia. Kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah.
Jadi kalau kamu tak boleh nak bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang yang sentiasa bersama dengan Allah. Jadi salah satu ciri orang yang sentiasa bersama dengan Allah ialah orang yang sentiasa berzikir pada dia. Berzikir. Sebab tu zikir ni bukan zikir mulut saja, bukan zikir hati saja, bahkan tubuh badan kita pun berzikir juga. Tapi caranya kena melazimi zikir lah. Kalau kita kata zikir tu dalam waktu-waktu tertentu saja, tapi dalam waktu-waktu tertentu kita tak berzikir pula. Duduk dalam tandas, macam mana nak berzikir? Dan tak nak buat tasbih juga. Tengah nerang tu tasbih, macam mana? Mulut tak buat, tapi dah ustaz kata jalan-jalan tu berzikir juga. So jangan juga lah macam tu. Nampak sangat kita tak pandai pula. Itu cerita tu. Jadi ada lah kaedah-kaedah dia belajar lah tuan-tuan, belajar. Jangan rasa cukup dengan ilmu. Jangan rasa cukup dengan ilmu. Ilmu ni sangat dahsyat, sedikit pun dah cukup banyak dah. Yu'til hikmata man yasha. Suki hati Allah lah, Allah nak beri ilmu kepada siapa yang dia suka. Wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang dapat ilmu ni daripada Allah, walaupun sedikit, amat banyak untuk dia. Dahsyat. Apatah lagi kalau ilmu-ilmu yang terbuka cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa kalau tak silap, dia pernah musafir. Nabi Musa ni perjalanan dia hidup dengan banyak musafir. Sementara dia nak cari jalan keluar daripada padang pasir itu pun ditinggalkan Nabi Harun dengan pengikut-pengikutnya. Itu pun kaum dia tu sempat sesat lagi. Itu datang Musa As-Samiri tadi tu. Sebenarnya Nabi Musa sedang bermusafir, tapi tiba-tiba ada mengaku Nabi Musa disesatkan kaum dia buat dia masa tu. Jadi Nabi Musa ni dia berjalan. Ada satu ketika Nabi Musa lalu satu tempat, satu kampung, jumpa satu pakcik. Pakcik ni berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak engkau tolong doakan kepada aku supaya aku dikurniakan sebesar biji sawi. Biji sawi kecil tuan-tuan, sawi tu kecil. Boleh tak engkau tolong doakan kepada aku supaya aku dikurniakan sebesar biji sawi rasa cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kata, tak apalah, aku doakan separuh je. Pakcik tadi minta sebiji, tapi Nabi Musa kata, tak apa, aku bagi separuh je. Aku minta kat Tuhan supaya diberikan kepada kau separuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musafir, tak lama tu Nabi Musa patah balik. Bila patah balik tu, Nabi Musa tanya dekat kampung tu, mana pakcik tu? Pakcik tu mana pergi sekarang? Tak tahulah, kita pun tak tahu mana dia pergi. Tapi kami macam perasan pakcik ni sekarang duduk atas bukit sana seorang-seorang, duduk menung pagi, petang, siang, malam atas bukit tu. Nabi Musa pun carilah pakcik tu jumpa. Dan Nabi Musa pun tegurlah, pakcik, kenal saya lagi tak? Kenal kau, ingat kau. Apa pakcik, kenapa jadi macam ni? Inilah kesan daripada doa kau tadi tu. Kesan daripada doa kau tadi tu. Aku minta sebiji tapi kau bagi separuh. Separuh ni pun aku dah tenggelam dah. Separuh ni pun aku dah tak kenal diri aku dah. Siang, malam, pagi, petang, dia. Tuan-tuan, ini contoh ibarat. Kalau kita kata cinta pada Allah tu tak boleh diukur, tapi macam mana? Semua benda dekat dunia semua boleh ukur. Sayang dan cinta pada bini kita, belikan gelang sampai ke siku, boleh diukur. Dia pula sama juga, bang, saya cinta pada abang tau, saya sebis abang luar dalam, boleh diukur. Jadi cinta kita kepada Allah ni macam mana kalau tak boleh diukur? Jadi kisah tadi tu yang cerita pasal biji sawi itu sekadar perumpamaan bagi kita ingat macam mana kalau Allah bagi rasa cinta pada dia sebesar biji sawi. Bukan sawi, bukan biji dia, sawi itu sendiri. Daun sawi itu berapa lebar tu? Bayangkan, daripada sebiji sawi tadi, sebiji benih tadi tu, bila tumbuh jadi berapa banyak daun dia? Cuba fikir. Daun pisang pula berapa lebar tu? Kalau betul lah Allah bagi kita sebesar daun pisang tu, macam mana pula kita ni tuan-tuan? Yang separuh biji sawi tadi tu pun dah tak kenal diri dia dah siapa dah tenggelam dah. Tapi itulah cerita dia, cinta pada Allah. Ingat, cinta pada Allah ni macam kita cinta lelaki perempuan, cinta barang, cinta pangkat, jawatan. Tapi maha kuasanya, Allah SWT memang sengaja
Kita ni makhluk manusia, dihancurkan cinta tu dengan perempuan. Lelaki cinta perempuan, perempuan cinta lelaki. Kalau sama tu saya tak tahu cinta apa. Tuan-tuan, bahaya. Tapi di situ Maha kuasanya Allah. Allah nak ajar kita ni supaya kita boleh mencintai dia dengan cara kau belajar lah. Cinta dulu. Cinta dengan perempuan, putus cinta. Cinta lagi, putus cinta. Cinta lagi, putus cinta. Contoh, cinta satu-satu tak berani nak tabah. Itu pun bahaya juga, tuan-tuan. Saya setia dengan yang satu. Itu dia. Walau yang satu tu pernah menyampah dengan dia. Tuan-tuan, bukan orang sini, orang tempat lain. Tuan-tuan. Jadi rupanya yang namanya tadi tu Imam Ahmad bin Hanbal sedang dia nazak, sedang dia sakaratul maut, dia yang level ulama besar pun diuji. Dibayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita nanti diuji dengan sakaratul maut, yang bagaimana pula keadaan kita? Allahu Akbar. Azan juga. Azan. Ini azan. Ini tuan-tuan dan puan, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Justru itu Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini melainkan untuk apa? Untuk beribadah. Allah letak jin sebab memang sebelum kita manusia Nabi Adam sampai ke dunia ni jin dah hidup. Jadi sebab tu apa yang jin makan kita makan. Jin makan sap, kita makan sap. Jin Samsudin pun dah meninggal. Dulu masa dia hidup, saya banyak kali juga ceramah dekat tempat dia tukang pasir. Sekali dia, saya kata, Ustaz tahu tak anak siapa paling jahat? Saya tahu, anak saya lah, sebab anak saya nak jin. Itu dia. Walau anak saya lah paling jahat, sebab anak saya nak jin. Jin Samsudin. Tuan-tuan. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Ya betul, kita beribadah dengan ibadah yang banyak-banyak kita buat ni, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan apa lagi tuan-tuan. Haji kita berada di padang Arafah. Arafah tu bila kita terjemahkan apa itu Arafah, Arafah itu kenal tak diri kita? Itu dia. Sejarah Nabi Adam AS bertemu semula dengan isterinya Hawa di Arafah. Nabi Ibrahim AS belajar dengan Jibril tentang haji. Jibril ajarkan kepada Nabi Ibrahim macam mana buat haji. Dah habis bagi tuition tu, Jibril pun tanya, hal arafta, adakah kamu tahu wahai Ibrahim? Naam araftu, aku tahu. Bukan tahu saja, kenal. Jadi dengan amal ibadah yang kita dah banyak buat, macam-macam kita dah buat ni, wirid zikir, bersedekah lah, baca Quran lah, hapus muka gedebak-gedebuk, yang kononnya memang Allah tuntut kita untuk beribadah. Tapi dengan ibadah yang dah banyak kita buat ni, ada satu persoalan, adakah kita kenal dia? Adakah kita kenal Allah? Sebab tu ulama menafsirkan lagi ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang Allah ciptakan kita untuk beribadah, tapi siapakah hamba yang benar-benar boleh beribadah, mengerjakan ibadah yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala? Illa liya'rifun, iaitu orang yang kenal Allah Subhanahu, hamba yang kenal penciptanya. Sebab itu Imam Sanusi dalam kitab Tauhidnya dia letakkan dalam muqaddimah syarat untuk ibadah kita, amalan kita Allah terima. Sekarang kita banyak cerita sah batal. Dan baca Quran 2 tajwid, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, nafas dah pendek. Macam mana? Tuan-tuan, Allah, tu dia tuan-tuan. Oh tak boleh lebih 7 harakat. Tu tadi sambung-sambung tu jadi berapa harakat tu tuan-tuan? Tinggal macam galah, nak ambil buah tak satu kan? Sambung galah. Tuan-tuan. Jadi Imam Sanusi letak apa? Dalam dia punya kitab, syarat untuk diterima amalan kita, ibadah kita, ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Hendaklah kita mengenali siapa yang kita sembah sebelum kita menyembah dia. Jadi kita dah beribadah puluhan tahun ni, rasa-rasa ibadah kita diterima ke tidak? Sebab tu syarat dia. Jadi kalau ibadah kita pun tak tahu diterima ke tidak, so nanti nak jadi kawan dalam kubur tu macam mana? So sekarang ni kita main confident apa lagi? Confident apa tuan-tuan?
Kita main confident, okey. Apa kayu ukur dia? Apa kayu ukur, tuan-tuan? Sedangkan kisah-kisah tadi tu untuk kita renung, untuk kita kenal, untuk kita berfikir. Benda dekat dunia nak buat apa-apa pun kita fikir. Yang 5 tahun sekali kita nak mangkah siapa pun kita fikir. Tuan-tuan, itu dunia punya urusan. Nak pindah mana, nak kerja kat mana, nak buat rumah kat mana, nak beli barang kat mana, itu pun kita fikir. So nasib kita yang sebenarnya nanti tu, di alam barzah sana, di mahsyar sana, yang konon kita hari ni sebut, oh kita nak syurga, mulut kita ni lebih mudah menyebut syurga daripada kita memikirkan nasib kita ni confirm ke dapat syurga ke tidak. Sedangkan Nabi sebut syurga tu la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi bali. Syurga tu bukan benda yang pernah kita lihat, bukan benda yang pernah kita dengar, dan tak pernah terfikir pun dekat otak kita. Hari ni kita cakap tak apa, kita masuk syurga insya-Allah, Allah sayang kita semua kita masuk syurga. Suka hati macam syurga bapak kita punya. Tuan-tuan, cuba pergi. Betul lah kita nak syurga. Siapa tak nak? Nabi pun menangis dengan syurga, sahabat menangis dengan syurga. Tapi kalau kita fikir-fikir, kita ni layak sangat ke dengan syurga? Benda-benda dunia pun banyak sangat kita tak dapat, tuan-tuan. Ya? Ini kan pula yang sama tu. Jadi sebab tu bila kita berfikir, kita fikir, Allahu Akbar. Jauh lagi rupanya, ya Allah. Engkau pun aku tak kenal, ya Allah. Macam mana ni? Jangan kau, aku pun aku tak kenal. Diri aku sendiri pun aku tak kenal. Jadi macam mana? Tak kenal diri kita, tak kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal Tuhan dirinya, nescaya dia kenal Tuhannya. Wa man arafa nafsahu fasadal jasad. Dan barang siapa yang kenal Tuhannya, nescaya binasalah jasadnya. Tak ada apa. So nak belagak apa? Nak sombong apa? Ya? Orang duk cakap ustaz tak buat dosa. Siapa kata? Yang tak buat dosa ni Nabi je, maksum. Zaman sekarang lagi ustaz macam-macam cerita. Dahsyat, tuan-tuan. Saya pun nak ngaku ustaz kadang-kadang. Tapi nak macam mana, memang saya ni nak jadi ustaz daripada kecil lagi. Memang cita-cita saya nak jadi ustaz. Cita-cita saya ni nak sekolah agama daripada kecil. Ujian untuk saya lah pula. Mungkin saya lepas ni panggil bro je. Bro, tu dia. Jangan panggil ustaz lah. Kita persediakan Bro Ghazali untuk ceramah. Sebab ustaz tu kadang dia punya fitnah complicated, dia dahsyat sangat dah untuk zaman sekarang. Tak apalah, semua orang diuji. Jadi kita beringatlah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa-apa ibadah yang kita lakukan semasa di dunia hari ini, bukan sekadar ibadah, bukan sekadar kita buat, oh lepas jadi kita sembang isyak, oh beres. Besok kita pula panjang umur, kita cerita subuh pula. Habis subuh beres. Lepas tu cerita apa? Zuhur. Besok Jumaat beres. Itu saja ke? Dah pasti ada isi dia, pasti ada maksud dia, ada makna dia. Tiap-tiap hari solat, tiap-tiap hari kata tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali solat tu berapa kali kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Berapa kali kita sebut? Bila kita sebut apa sebenarnya? Kita rasa apa sebenarnya? Adakah kita makin hari makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin kenal Allah? Rasa insaf kita datang, rasa sedar kita datang, rasa taubat kita datang. Ke rasa Allah tak ada. Bila tak ada apa. Sedangkan itulah nanti yang akan tolong ketika mana kita sakaratul maut tu. Boleh kita sebut mana anakku, mana bini aku, mana bos aku, boleh. Itu pun yang tolong tu. Yang dibisikkan Allah, itu yang tolong tu. Jadi macam mana dia nak tolong kita kalau sekarang tengah hidup ni pun kita tak kenal dia, kita tak rapat dengan dia, kita tak dekat dengan dia. Tuan-tuan, jadi sebab tu ibadah yang kita buat semua ni, yang namanya macam-macam ibadah kita buat untuk kita makin kenal dia, makin rapat dengan dia, makin kenal dia, makin rapat dengan dia. Tapi jalannya bukan semata-mata beribadah. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana? Belajar lagi. Apa ilmu yang kita nak kena belajar? Bukan syariah saja, bukan belajar fiqh saja. Sahabatan. Belajar tajwid tak sudah. Boleh baca sudahlah. Panjang pendek kita dah tahu sudahlah. Fasahah kita ni orang Jawa, orang Bugis, lidah ngam tu dia, tuan-tuan. Ngam tu dia, tuan-tuan. Ngam orang tu sekali. Dah sudahlah. Apa masalah pun? Saya duduk kat Pakistan, saya belajar dekat Pakistan 2 tahun setengah, 87 sampai 89. Orang Pakistan tak boleh sebut dot.
Dot tu lidah, naik atas tentang ke kanan. Tak ada. Nabi kata aku saja yang boleh sebut dot. Jangan belagak lah tuan-tuan. Orang Melaka, Habau, Hawau semua ni, ingat kau boleh sebut dot tu semua. Nabi kata aku saja yang boleh sebut dot. Dot tu Nabi saja yang betul sebut. Kau tailor macam mana pun Nabi lah sebut. Aku saja yang boleh sebut. Dan kita ni orang ajam. Orang Arab membaca Quran di dalam muka kita, dengan hawaunya lah, habaunya tuan-tuan, ia macam best nak baca Quran. Mulut kaki menyumpah mengatur orang, tiba-tiba baca Quran macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba kita fikir, tak ada masalah pun. Orang Pakistan tak boleh sebut dot, boleh sebut waladdallin, golongan yang engkau sesatkan. Jadi waladdallin, dot ni jadi zon. Zon itu maknanya orang yang kau lindungi. Lagi makna dia lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tak pergilah Pakistan, adalah yang cuba baca tu jadi, ada yang kebanyakan jangan terkejut pergi sembahyang dia, bila waladdallin jadi walazzalin. Dia tak boleh sebut dot, jadi zon. Daripada golongan yang kau disesatkan jadi golongan yang kau lindungi, yang kau selamatkan. Bayangkan tuan-tuan. Tapi tak ada masalah kalau itu dah memang semula jadi, ataupun kelemahan kita ni orang ajam. Yang kita sibuk lagi nak baca Quran, gigi pula dah tak ada, letak gigi palsu dengan gigi sama tak sama tuan-tuan. Saya ni pun banyak gigi dah tak ada lah. Bulan puasa baru ni 2 cabut. Tu sekali bila cakap tu macam gagap, bukan gagap tuan-tuan, macam pelat, bukan pelat tu dia. Tapi dia memang terlepas angin dia semua. Tu cerita tu. Jadi kita dah macam ni, yang kita sibuk lagi, nak belajar tajwid lagi. Kau nak jadi imam ke? Kalau kau jadi imam tak apa, imam tu pun 3 kali yang baca Quran, 2 kali tu baca diam-diam. Tuan-tuan, bayangkan solat sunat pun nak jadi imam tak perlu baca, tak perlu baca Quran. Jadi kau yang beria nak baca tu kenapa? Kalau kau nak jadi guru Quran, kau nak jadi guru tanah, sila. Adapun untuk kita orang biasa, Imam Madani, jangan tak belajar langsung pula, belajarlah tuan-tuan. Tapi jangan sekadar belajar tajwid, belajar tafsirnya, belajar asbabun nuzulnya, nasih mansuknya. Quran tu bukan untuk kita belajar tajwid saja, belajar tarannum saja. Allah menangis-nangis macam faham lah tuan-tuan. Tu cerita dia. Jadi apa kita nak belajar, nak habiskan umur kita ni untuk mempelajari ilmu apa? Ilmu tarikat dan ilmu ma'rifat. Ilmu tarikat tu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni untuk kenal diri kita, mazmumah kita, mahmudah kita, kejahatan yang segala-galanya merosakkan hidup kita tu, kejahatan tadi tu. Habis pahala solat kita, habis pahala puasa kita, sebab dengan fitnah kita, mengutuk kita, ngadu domba kita, melanggar kita, ujuk kita, sombong kita, habis semua. Sebab tu bila kita ibadah puluhan tahun tak dapat apa-apa, takut dimakan oleh kejahatan diri kita sendiri. Bukan orang pun tak pun nak dengki dengan kita. Setakat muka masbuk subuh, siapa nak dengki dengan kita? Tak ada tuan-tuan, kita syok sendiri orang dengki kat kita. Jadi tak belajar ilmu tarikat. Ilmu tarikat tu ilmu tasawuf, bukan tarikat tu zikir. Aku tak nak belajar ilmu tarikat, nanti sesat. Habis yang tak belajar, betul ke? Yang tak belajar tadi tu, contohlah, katalah ilmu tarikat tu tak sesat, kita tak belajar. Kenapa tak belajar? Takut sesat. Habis yang tak belajar ni, betul ke? Tuan-tuan, jadi adalah hikmah ni. Siapa bersungguh-sungguh takkan ada sesat. Tuan-tuan bersungguh-sungguh 50-60 tahun untuk istiqamah sembahyang berjemaah di masjid, contoh, takkan Allah nak sengaja nak sesatkan kita. Dalam masjid dia pula mengaji macam-macam, dapat macam-macam, takkanlah benda tu tak ada faedahnya. Contoh tuan-tuan. Jadi tenggelamkan diri kita dalam mempelajari ilmu tasawuf untuk kita kenal diri kita ni, dan tenggelamkan diri kita dalam mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid tadi tu, untuk kita benamkan pula dalam kita cinta kepada Allah. Jadi bila ada dua benda tadi tu, kita boleh rasa dah kita ni tak ada benda dah. Walaupun kita ada macam-macam, tapi itu bukan kita punya, dah dia punya. Dia pinjamkan untuk kita, dan bersungguh-sungguh lah di atas muka bumi ni. Jadi jangan sekadar habiskan umur kita ni mempelajari ilmu syariat, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kalau kita belajar nanti hati keras. Jumpa orang, kau tak sah, sembahyang kau tak sah. Yang sah macam aku buat ni, sudah.
Itu kalau kita sibuk belajar fiqah, makcik-makcik umur 60, 70 belajar haid lagi. Dia pun confused. Haid jemput tu tak apa lah. Dah tak ada haid dekat dia pun, tapi belajar lagi. Macam mana ni? Cucu tanya, nenek haid tu apa? Kan dia nak cerita pun dah tak pandai lah macam mana tuan-tuan. Tapi mengaji lagi haid. Tu cerita tu tuan-tuan. Tak sudah. Kenalah belajar, sebab kalau tak belajar, berapa ramai sekali wuduk pun tak sah. Kenapa tak sah? Sebab cara basuh tak betul. Tuan-tuan, basuh kaki sampai buku lali, dia basuh sampai lutut. Macam mana? Tak apa Ustaz, lebih. Mana boleh, ibadah tak boleh lebih tuan-tuan. Malam ni kita sembahyang isyak 5 rakaat boleh? InsyaAllah kita sembahyang isyak malam ni 5 rakaat, kita lebihkan satu. Mudah-mudahan Allah ganjari kita. Kepala otak tau. Ibadah mana boleh lebih-lebih? Tawaf 7 pusingan saja, spare satu. Mana ada spare? Solat 4 rakaat, yakin 4, sudah. Tiba-tiba jadi was-was. 3-4, ambil yang kurang 3. Itu ada kaedah ilmu dia. Jangan main-main. Memang kena belajar. Tapi bila kita dah confident, dah belajar sungguh-sungguh fardu ain, kita dah lengkap, okey, settle. Tenggelamkan diri dalam belajar ilmu tasawuf, tenggelamkan diri dalam belajar ilmu tauhid. Kalau tidak, kita tak ke mana tuan-tuan. Tak ke mana nanti kita. Di saat kita sakaratul maut tu, siapa nak tolong kita? Bukan sembahyang kita. Sembahyang pun kalau tak kenal Allah macam mana? Sembahyang pun kalau kita tak ingat Allah macam mana? Wa aqimis solata li zikri. Allah sebut, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Dalam solat pun kita tak ingat dia. Macam mana kita nak ingat dia? Macam mana nak ingat Allah dalam solat ni? Allahu Akbar. Macam mana nak ingat Allah ya? Kena faham bacaan. Faham ke sampai sekarang? Suruh cek balik Fatihah, terjemahan Fatihah sampai sekarang tak dia nak baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah segala puji. Tuan-tuan, kata kalau nak ingat Allah dalam solat kena faham bacaan. Macam mana? Kalau macam itu, orang Arab dah confirm semua ingat Allah, tapi dia yang huru-hara pula sekarang. Macam mana tuan-tuan? Jadi kena belajar, kena mengaji. Ilmu asas memang betul. Kalau tidak, ibadah kita semua tertolak. Dah wuduk tak betul, basuh kaki sampai lutut. Tuan-tuan, banyak orang miss bab kat kepala. Bila dah ambil wuduk apa semua, dah basuh muka, dia ingat basuh muka tadi tu bila terlajak tu dia dah basuh kepala. Basuh muka, dia basuh tangan, terus dia basuh kaki. So kepala dia tak basuh. Walau kepala tu kena menyampukan air sedikit dekat dahi, sedikit dekat rambut. Terpulang lah nak ikut yang kat belakang tu pun boleh juga. Tuan-tuan nampak macam simple, tapi jangan main-main. Haji baru ni tuan-tuan, saya jaga 150 orang jemaah haji. Saya dah beritahu dah, buat satu betul-betul. Oh, dia main confident melanggar sendiri je tuan-tuan. Habis haji kita buat postmortem, saya sebut satu-satu, tawaf sa'i kita macam mana, selesai ke belum, bla-bla. Ambil wudu, pastikan masa kita tawaf mesti kena ada wudu. Sebab itu rukun. Dia pun fikir, saya pulang balik wudu tu kita kumur-kumur, kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala, kita sapu kaki. Bila sebut basuh kepala, dia tak basuh kepala rupanya. Tapi dah selesai dah tawaf sa'i dia. Dah tahlul awal, dah tahlul sani dah. Dah bersama dengan isteri pula. Macam mana? Dia punya tawaf tadi tak selesai. Tahlul dia maknanya tahlul awal, tahlul sani itu tak selesai lah. Tapi dia dah bersama dengan isteri dia. So macam mana? So kena buat balik dia punya tawaf. Ambil wuduk betul-betul bang, ambil selesaikan tawaf, selesaikan sa'i. Ada pun yang tadi abang dah naik hajah tadi tu. Biasalah bila dah naik haji, lepas tu dia naik hajah. Jadi yang abang naik hajah tadi tu, abang kena dam seekor unta. Tak apalah, unta sekarang mahal, tunggulah 5-6 bulan lagi nanti unta murah, belilah. Boleh tuan-tuan. Tapi syaratnya kena selesaikan, kalau tidak sampai bila-bila hajinya tergantung. Utama kita sibuk belajar syariat, belajar fiqah tu pun ada yang terlepas juga tuan-tuan. Jadi sebab tu nak beritahu kita ni tak sempurna. Jadi sebab tu ilmu tu, disiplin ilmu tu pastikan 1, 2, 3, 4 ada syllabus dia. Itu dia yang namanya fardu ain. Selalu sebut fardu ain. Fardu ain ni kalau kita tak lepas, tuan-tuan, fardu ain ni, ilmu fardu ain ni kalau kita tak lepas tuan-tuan, dosa dia macam air hujan pun. Kita tidur pun dosa, kita sembahyang pun dosa, kita mengaji pun dosa. Sebab fardu ain kita tak lepas. Jangan main-main tuan-tuan. Walaupun kita dah tua,
bangka lagi, bukan tua, bangka lagi tuan-tuan. Jadi sebab tu kita sama-samalah kita beringat ilmu yang boleh amalan yang boleh dijadikan bekalan tadi itu ialah amalan yang kita lakukan dengan syarat kita kenal dia. Dan kita sembah dia, kita kenal siapa yang kita sembah. Kita sebut lillahi ta'ala, kita kena kenal siapa yang kita sebut tadi, lillahi ta'ala tadi, bukan sembarangan sebut. Jadi sebab tu kenapa hikmah dia kita tiap-tiap hari kena sebut nama dia. Usalli fardu lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersebut semua, sebut. Itu bukan sebut kosong. Mudah-mudahan dalam satu-satu kali kita sebut nama dia tu, bam, hati kita boom datang tadi tu, rasa cinta, rasa mendalam yang dahsyat sangat. Wajilat qulubuhum, gemetar tuan-tuan. Dalam banyak-banyak kita sebut Allah, boom, kadang tak boleh nak angkat Allah tu tuan-tuan. Awais Al-Qarni yang kita sebut nama dia, dia sembahyang tak pernah habis. Diriwayatkan bahawa dia solat tak pernah habis. Allahu Akbar, tenggelam, sudah dah zuhur, sudah dah asar. Kita boleh habis belagak sangat boleh habis. Sayyidina Umar tu bangun malam-malam sembahyang 2 rakaat saja, Allahu Akbar, habis Fatihah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, innama ashku bathi wa huzni. Menangis sudah subuh lah. Itu ayat diulang-ulang. Innama ashku bathi wa huzni, ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, lemahnya aku, celakanya aku. Itu bangga, alhamdulillah boleh habis 1 juz malam ni. Apa kita dapat? Betul? Jadi apa yang kita buat tu bukan sekadar untuk dibuat, tapi untuk apa? Untuk kita kenal dia. Binasalah kita. Tak ada apa lah, tak berlagak. Boleh jadi imam, alhamdulillah. Jadi makmum, alhamdulillah. Boleh jadi siapa pun, alhamdulillah. Dari mana kita boleh hidup, boleh sebut nama dia, boleh beramal pada dia, alhamdulillah. Kalau dah mati nanti apa pun tak boleh buat, tuan-tuan. Jadi marilah tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, selagi Allah berikan peluang kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk siapa, tapi untuk kita juga. Untuk kita. Jadi beribadah tu untuk apa? Supaya ibadah tadi tu, sementara kita boleh menikmati yang di sana, yang di barzah, yang di mahsyar, yang di syurga tu, di dunia ni terbentuknya budi pekerti, akhlak mulia kita. Itu sebenarnya bukan semata-mata buat untuk sana saja, habis dekat sini nak buat apa? Jadi dengan amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan tu, dia boleh membentuk akhlak kita, budi pekerti kita, daripada seorang yang kasar kepada seorang yang lembut. Bukan lembut macam tu pula tuan-tuan, lembut lah, ada budi pekerti, kasih sayangnya, sifat berlebih kurangnya, bertolak ansurnya tuan-tuan, banyaklah. Jadi mudah-mudahan, jadi sekadar itu sajalah tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, renungan untuk kita bersama pada malam ini. Saya tadi hampir-hampir tak nak sampai kat sini tuan-tuan, sebab KL lebih hujan lebat. Saya baik bawa anak tolong jadi driver. Saya kata kat dia, dong tak perlu, kita bawa je lah, kita sampai mana yang kita sampai. Anak dah sampai sini, syukurlah tu dia. Kalau tak sampai, kat tol dia tak sampai lah tuan-tuan. Jadi itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saya pun tak tahu nak cakap apa tuan-tuan, duduk sini tengok handphone, tengok muka tuan-tuan, itu yang keluar. Jadi rezeki kita sama-sama lah. Saya pun memang dah 25 tahun pun berceramah tuan-tuan, memang tak ada skrip pun, memang tak ada tajuk, tak ada skrip. Kalau dia kat spanduk tu, dekat poster tu, itu saja orang letak lah. Nanti aku ceramah ikut aku nak keluar je lah tuan-tuan. Itu cerita tu. Jadi rezeki lah untuk kita bersama. Kalau di situ ada kebaikan untuk kita bersama, ambil amal banyak-banyakkan. Kalau ada buruk, lemah, kurang tu, minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan saya. Jadi ampun maaf, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sama-sama lah kita manfaatkan hidup yang berbaki ini dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mohonlah petunjuk daripada Allah, panduan daripada Allah, supaya terus diluruskan hati kita, perjalanan kita di dunia sampai akhirat nanti, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.